Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan tajuk berkaitan dengan pengaruh karya agung terhadap kesusasteraan Melayu. Apa itu karya agung? Okey, karya agung itu merupakan karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah, budaya dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. Jadi, unsur dalam karya agung ini dia merangkumi mutu, nilai, ketamadunan dan nilai kemanusiaan dalam karya tersebut. Jadi, karya agung ini melambangkan keunggulan daya cipta sesebuah bangsa dalam membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri. Jadi, melalui karya agung ini, ia mengajak kita sebagai manusia untuk mengenal dan memahami tradisi dan juga tamadun bangsa lain yang dipancarkan melalui sesebuah karya agung itu. Karya agung juga merupakan representatif pada kehebatan sesuatu tradisi. Dalam tradisi agama, terdapat 3 jenis agama sebagai contohnya agama Islam, Hindu dan juga Kristian. Dalam agama Islam, karya agung yang terkenal antaranya ialah Ihya Ulumuddin, iaitu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ia merupakan khazanah tasawuf yang dikenal secara meluas dalam kalangan umat Islam. Yang kedua adalah karya agung dari agama Hindu yang dikenali sebagai Bhagavad Gita, iaitu dalam terjemahannya ialah Lagu Tuhan. Ia adalah merupakan teks agama Hindu atau India yang amat berpengaruh. Yang ketiga adalah agama Kristian. Dalam agama Kristian, antara karya agung yang terkenal adalah dikenali sebagai Summa Theologica. Dalam Summa Theologica, ia lebih memberikan tumpuan kepada perkara-perkara keagamaan yang berkaitan dengan organisasi dan doktrin iman Katolik, perbincangan mengenai kebajikan dan sakramen dan juga hakikat Tuhan Kristian menciptakannya. Seterusnya, dalam tradisi bangsa, terdapat 2 bangsa yang terkenal dengan karya agungnya. Yang pertama, bangsa Parsi dan juga yang kedua, bangsa Eropah. Dalam bangsa Parsi, antara karya agung yang terkenal adalah Shahnameh. Shahnameh ini merupakan sebuah puisi epik yang menceritakan sejarah Parsi pra-Islam atau Iran Shah, atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Greater Iran. Karya agung bangsa Eropah antaranya ialah dikenali sebagai Divine Comedy. Divine Comedy ini merupakan sebuah puisi epik yang ditulis pada awal abad ke-14 oleh Dante, berkaitan dengan perjalanan beliau iaitu Dante melalui akhirat. Jadi, apakah pengaruh-pengaruh karya agung tersebut atau pengaruh karya agung yang selainnya kepada kesusasteraan Melayu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Razali dan saya akan menerangkan pengaruh epik Ramayana terhadap hikayat Sri Rama. Sesiapa sahaja yang mengkaji bidang kesusasteraan Melayu pasti akan kagum dengan kehebatannya. Apabila kesusasteraan berbentuk tulisan mula berkembang, bahasa Melayu menjadi bahasa pertuturan bagi pedagang India dan masyarakat-masyarakat di sekitar pelabuhan Kepulauan Melayu. Antara karya agung yang memberi pengaruh terhadap kesusasteraan Melayu adalah epik Ramayana. Daripada epik Ramayana lahirlah versi Melayu yang berjudul Hikayat Sri Rama. Selain itu, epik Ramayana memberikan kesan yang kuat terhadap bidang kesusasteraan sehingga lahirnya pelbagai versi, misalnya seperti Hikayat Sri Rama di Malaysia dan Kakawin Ramayana di Jawa. Epik Ramayana mempunyai sebanyak 24 seloka yang terbahagi kepada 7 kitab atau kanda. Ianya juga terbahagi kepada 4 penceritaan, iaitu yang pertama kehidupan awal Rama, yang kedua pengasingan Rama, yang ketiga penculikan Sita, dan adalah pembunuhan Ravana. Epik ini terhasil pada abad ke-5 sebelum Masihi hingga abad ke-2 Masihi, dan penulis yang bertanggungjawab dalam menghasilkan epik ini ialah seorang pertapa yang bernama Valmiki. Ianya berkisarkan perjuangan watak yang bernama Rama dan isterinya Sita dalam menentang kejahatan yang bernama Ravana selain menerapkan unsur-unsur dewa agama Hindu.
Manakala hikayat Sri Rama pula bertulisan Jawi dan mempunyai sifat kolektif. Pantulan proses penyalinannya melibatkan elemen kemasyarakatan, kreativiti penyalin serta nilai-nilai keagamaan. Jalan penceritaannya menerapkan agama Islam yang merupakan agama baru orang Melayu pada ketika itu. Ianya disunting dan ditambah baik dengan unsur-unsur keislaman serta penapisan terhadap kepercayaan pra-Islam. Pengaruh-pengaruh yang berlaku dapat dilihat pada 3 perkara, iaitu yang pertama pengaruh dari unsur mitos, yang kedua adalah pengaruh nilai kehidupan dan yang ketiga adalah pengaruh keagamaan. Bagi pengaruh mitos dapat dilihat dari jelmaan pelbagai rupa dan kejadian luar biasa berdasarkan kepada ajaran agama Hindu. Bagi masyarakat Melayu, mitos digunakan sebagai simbolik ataupun kiasan bagi menyampaikan sesuatu kebenaran. Manakala bagi masyarakat Hindu pula, mitos dianggap berkait dengan kerohanian dan juga dianggap suci dalam agama Hindu. Unsur mitos yang dapat dilihat di dalam hikayat Sri Rama adalah apabila Sri Rama membunuh raksasa bertina yang bernama Jagina dan ianya dikatakan sebesar bukit. Selain itu, Sri Rama juga membunuh badak sumbu dan juga naga. Perkara ini memperlihatkan pengaruh daripada epik Ramayana, yang mana di dalam epik Ramayana terdapat raksasa bernama Raksashi yang merupakan adik-beradik kepada Ravana. Seterusnya adalah mitos di mana Sri Rama dan isterinya mandi air yang bersih, kemudian mereka bertukar menjadi kera. Dan mereka melompat-lompat di atas pokok sehinggalah Laksamana, iaitu adik Sri Rama, menangkap kaki Sri Rama dan menjunamkannya ke dalam kolam. Apabila dijunamkan ke dalam kolam, Sri Rama kembali kepada bentuk asal. Di samping itu, unsur mitos juga dapat dilihat apabila Maharaja Ravana dikatakan telah berjumpa dengan Nabi Adam untuk menunaikan permintaannya, iaitu 4 kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan bumi, yang kedua adalah kerajaan syurga, ketiga kerajaan laut dan yang keempat adalah kerajaan bawah tanah. Dari segi pengaruh nilai kehidupan pula dapat dilihat apabila hikayat Sri Rama ini mempunyai peranan yang besar dalam memberikan pendidikan moral dan juga hiburan kepada masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Tujuan utama bagi kedua-dua karya ini juga adalah untuk menampilkan nilai pengorbanan, tanggungjawab, nilai kesetiaan dan sikap tidak mementingkan diri. Nilai kasih sayang dapat dilihat sewaktu Laksamana membantu Sri Rama untuk menjaga Sita Dewi, iaitu isteri kepada Sri Rama, sewaktu Sri Rama tiada di rumah untuk menangkap Kijang. Di sini juga dapat dilihat nilai saling membantu yang ditonjolkan di antara adik-beradik tersebut, iaitu Rama dan juga Laksamana, walaupun mereka berlainan ibu. Hikayat Sri Rama juga memaparkan unsur-unsur Islam yang jelas, walaupun pada hakikatnya ianya merujuk kepada teks Hindu. Penggunaan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad merupakan inisiatif penulis untuk menyesuaikan diri, memberi penampilan baru dan memperbaikinya dari yang asli. Contohnya dapat dilihat pada watak Maharaja Ravana yang bersifat luar biasa kerana dia memiliki 10 kepala dan juga 20 tangan. Namun, kerajaan yang diterimanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat dirumuskan bahawa pengaruh karya agung dunia iaitu epik Ramayana terhadap kesusastraan Melayu dapat dilihat pada karya hikayat Sri Rama. Namun, ia masih lagi mengekalkan unsur-unsur mitos kerana masyarakat Melayu pada zaman dahulu mempercayainya dan menganggap ianya sebagai sesuatu yang benar dan suci. Tambahan pula, selain unsur mitos, pengaruh epik Ramayana terhadap hikayat Sri Rama dapat dilihat melalui pengaruh agama dan juga nilai kehidupan yang disampaikannya. Saya Nur Ain Nafifah binti A.B. Rahim akan membentangkan mengenai pengaruh karya Sulalatus Salatin terhadap kesusastraan Melayu. Sulalatus Salatin ditulis oleh Tun Sri Lanang dan Sulalatus Salatin dikenali juga sebagai hikayat Melayu, ditulis pada tahun 1612. Pada ketika ini, Tun Sri Lanang merupakan Bendahara Paduka Johor, iaitu bermula pada tahun 1580 sehingga 1615. Terdapat 3 aspek yang dipengaruhi oleh
dipengaruhi oleh karya Sulalatus Salatin terhadap kesusastraan Melayu yang lain, iaitu penulisan, pemikiran dan juga nilai murni. Okey, dari segi penulisan, yang pertama sekali ialah agama, di mana dapat kita lihat perkataan seperti kifarah dan juga wa'adat digunakan dalam kesusastraan Melayu. Dan juga penceritaan mengenai upacara akad nikah, perayaan hari kebesaran Islam seperti perayaan Aidilfitri dan juga perayaan Hari Raya Korban. Ini dapat dilihat dalam kesusastraan Melayu yang lain yang dipengaruhi oleh karya agung Sulalatus Salatin ini. Aspek yang kedua iaitu humor, unsur humor. Humor ialah perbuatan yang menimbulkan kelucuan. Apabila sesebuah karya kesusastraan mengandungi unsur humor, maka wujudnya nilai estetika dalam sesebuah karya tersebut. Nilai estetika ini mampu mendekatkan lagi pembaca dengan karya tersebut. Unsur yang seterusnya iaitu unsur mitos, legenda dan juga cerita rakyat. Ketiga-tiga unsur ini dimasukkan ke dalam sesebuah penulisan kerana ingin membuktikan bahawa raja-raja dan kerabat mereka ini sememangnya berketurunan daripada darah yang baik-baik. Hal ini adalah untuk menarik rakyat untuk sentiasa taat setia kepada mereka. Contoh penulisan yang dipengaruhi oleh karya agung Sulalatus Salatin ini ialah Bustanus Salatin yang ditulis oleh Sheikh Nuruddin Al-Raniri yang juga merupakan seorang teman kepada Tun Sri Lanang itu sendiri. Aspek yang kedua iaitu aspek pemikiran. Yang pertama sekali, pemikiran Islam iaitu mempercayai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga agama Islam. Contohnya penceritaan dan pengolahan kesusastraan mengenai menekankan mengenai mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Itu adalah aspek pemikiran Islam. Dan seterusnya aspek pemikiran Hindu, yang mana kepercayaan sakral dan aneh yang memang sengaja ditanamkan di dalam pemikiran masyarakat tradisional untuk supaya rakyat jelata ini mentaati golongan raja-raja dan tidak mengkhianati golongan atasan. Aspek yang ketiga iaitu nilai murni. Terdapat beberapa nilai murni yang diambil daripada karya Sulalatus Salatin ini. Yang pertama sekali, nilai murni bertindak dengan bijaksana. Kisah ini dapat dilihat melalui pelantikan Tun Perak yang akhirnya dapat mengelakkan daripada berlakunya perang saudara di Melaka. Nilai murni yang kedua adalah memilih untuk bersederhana dan tidak riak dengan kuasa yang ada. Kisah ini dapat dilihat melalui kisah Sultan Mahmud yang ingin mengahwini Puteri Gunung Ledang yang cantik. Jadinya Puteri Gunung Ledang ini menyindir Sultan Mahmud dengan meminta barangan yang tidak masuk akal seperti hati nyamuk dan sebagainya. Ini adalah untuk menyindir Sultan Mahmud bahawa baginda tidak semestinya mendapat apa yang baginda impikan walaupun baginda mempunyai kuasa sebagai seorang raja. Nilai murni yang ketiga iaitu mengawal marah dan amalkan kesabaran, terutamanya ketika menghadapi situasi yang genting. Hal ini dapat dilihat melalui kisah anak raja yang dihantar ke Pahang dan ini dapat mengelakkan daripada berlakunya perang di bumi Melaka. Nilai murni yang keempat iaitu tidak tunduk kepada nafsu. Kisah ini dapat dilihat melalui Sultan Mahmud yang bermuka dengan isteri Tun Biajit. Pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini adalah seorang raja tidak seharusnya mementingkan hawa nafsu kerana ini akan merugikan diri mereka sendiri. Nilai murni yang kelima iaitu pertimbangkan kebaikan seseorang sebelum menghukumnya.
Kisah ini dapat dilihat melalui kisah Singapura di Langgar Todak, di mana seorang budak dihukum mati kerana memberikan idea yang bernas, yang mana idea tersebut dapat mengelakkan daripada berlakunya keruntuhan di Singapura. Kesimpulannya, karya Sulalatus Salatin ini banyak mempengaruhi kesusastraan Melayu sehingga ke hari ini. Malahan karya agung ini juga mempengaruhi segenap aspek kehidupan orang Melayu khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Mokhtar. Hari ini saya akan menceritakan sebuah karya agung, iaitu Tufat An-Nafis. Pengenalan bagi Tufat An-Nafis. Tufat An-Nafis merupakan sebuah karya agung yang dicipta oleh Raja Haji Ali, yang menceritakan susul galus sejarah orang Bugis di Melaka, Johor dan juga Riau. Raja Haji Ali menekankan konsep historiografi tentang perihal orang Bugis dalam penjajahan dan penaklukan yang mengandungi banyak siri peperangan antara Raja Melayu dan juga Raja Bugis. Di dalam Tufat An-Nafis banyak menyelip unsur sejarah yang mencatatkan peristiwa dan tarikh yang tepat. Buku ini banyak menerapkan unsur keislaman setelah kedatangan pedagang Arab dari Jeddah atas sebab kekayaan perdagangan di Johor. Antara pengaruh karya agung dunia terhadap kesusastraan Melayu dalam Tufat An-Nafis, yang pertama, konsep estetika. Sebagaimana karya agung yang lain, Tufat An-Nafis yang dikarang oleh Raja Haji Ali mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Elemen ini boleh dilihat dari beberapa sisi seperti seni agama dan juga penghayatan individu yang berbeza. Konsep estetika yang terdapat dalam Tufat An-Nafis iaitu yang pertama, seni agama. Tufat An-Nafis karya Raja Haji Ali telah membawa sentimen keindahan agama secara halus, yakni kerana nilai tersebut secara tidak langsung membawa penghayatan pembaca terhadap sejarah ini kembali kepada lahir dan rohani manusia, yakni kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia memamerkan turunlah orang sembahyang di pantai. Meski ia tidak dinilai oleh segelintir pembaca sebagai sentimen keindahan, namun ia sebenarnya mempunyai nilai estetik yang kendiri apabila pendedahan Raja Haji Ali berkenan agama itu disuntik secara halus melalui penekanan kecil terhadap pentingnya agama. Seterusnya, seni bahasa dalam konsep estetika. Raja Ali Haji turut menyelip pelbagai puisi tradisional dalam Tufat An-Nafis bagi menggarap pelbagai warna sepanjang pengamatan pembaca dalam membaca Tufat An-Nafis. Seterusnya, elemen bahasa bukan sekadar diselipkan oleh Raja Ali Haji dalam aspek sastra, namun pantun juga dari aspek retorik. Seterusnya, retorik merupakan seni penulisan yang mengambil kira keindahan dari cakapan gaya, strategi, bahan dan juga khayaliyat. Bagi unsur yang kedua pula dalam Tufat An-Nafis, yang pertama iaitu gaya kepengarangan. Okey, dalam gaya kepengarangan ni terdapat gaya penulisan berunsurkan keislaman. Okey, yang pertama unsur keislaman ini sangat terpancar dalam karya Tufat An-Nafis oleh Raja Ali Haji. Beliau banyak menyentuh unsur keislaman, terutamanya kepada golongan pemerintah, kerana pemerintah ini merupakan golongan atasan dalam sesebuah negeri atau negara. Seterusnya, aspek keislaman yang digunakan dalam karya Tufat An-Nafis adalah disebabkan latar belakang Raja Ali Haji
yang sangat dekat dengan agama Islam. Raja Haji Ali merupakan seorang yang kuat pegangan agama. Yang kedua dalam gaya kepegarangan iaitu teknik naratif. Penulisan Raja Ali Haji dalam karya Tufat An-Nafis banyak menggunakan unsur naratif, iaitu unsur penceritaan dan susul galuh tentang kejadian atau siri peperangan yang berlaku di sesebuah negeri. Penulisannya lebih bersifat penceritaan raja-raja dari satu generasi ke satu generasi yang lain agar sesebuah cerita yang ingin disampaikan tidak lupa oleh generasi yang akan datang. Yang terakhir iaitu teknik dialog. Raja Ali Haji turut memasukkan beberapa rangkap dialog bagi memperkayakan jalan ceritanya agar jalan ceritanya itu begitu menarik serta tidak bosan. Itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mazini Fatin dan saya akan menerangkan mengenai hikayat Hang Tuah. Okey, Hang Tuah, nama yang tidak asing lagi di dalam diri masyarakat Melayu ataupun orang-orang Malaysia. Okey, hikayat Hang Tuah ni merupakan sebuah epik kepahlawanan yang meretasi sepanjang zaman, iaitu zaman turun naiknya kerajaan Melayu Melaka. Hikayat Hang Tuah ni dikatakan merupakan puncak sastra Melayu di mana karya ini telah diterbitkan ataupun diperkenalkan pada abad ke-15. Okey, Hang Tuah ni merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang diketahui ramai lah. Saya pasti ramai yang mengetahui mengenai Hang Tuah ni. Okey, Hang Tuah ni digambarkan sebagai contoh orang Melayu yang pertama yang mengetahui 12 bahasa seperti bahasa Cina, bahasa Rom. Okey, dan ada bahasa-bahasa lain lah. Okey, dalam hikayat ini penulis cuba memaparkan jati diri orang Melayu, citra Melayu dan imej Melayu dengan dihiasi oleh dongeng-dongeng yang digunakan dalam teknik penceritaan atau penulisannya. Winston ni merupakan satu-satunya pengaji orientalis yang membaca hikayat Hang Tuah ni, walaupun hikayat ni telah diterbitkan pada tahun 1893 di Leiden. Okey, dalam kajian Winston ni telah menyatakan dua tanggapan mengenai hikayat Hang Tuah ni. Okey, yang pertama adalah dia menyatakan hikayat ini membawa pengaruh epik Hindu-Buddha, di mana karya ini disamakan dengan hikayat Sri Rama oleh kerana penggunaan kata Laksamana, iaitu Laksamana Ramayana dan Laksamana Hang Tuah. Okey, tanggapan kedua Winston ialah tanggapan campur aduk, di mana karya hikayat Hang Tuah ni bercampur aduk dengan sejarah, mitos dan legenda, seperti cerita-cerita Panji yang kebanyakannya bercampur sejarah, mitos dan legenda. Secara kesimpulannya, hikayat Hang Tuah ni telah menjadi bacaan kepada pengkaji-pengkaji luar seperti yang saya telah katakan tadi, contohnya adalah Winston, dan karya epik ini telah digelar sebagai The Grand Malay Narrative. Telah membawa karya agung ini menjadi karya agung yang disegani di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Okay, sekarang saya ingin menyimpulkan tajuk kami. Karya agung ialah karya klasik yang telah meninggalkan kesan budaya, pemikiran, pandangan dan falsafah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama dalam sesuatu bangsa. Okay, karya itu juga dapat dianggap sebagai pembentuk dan cermin budaya serta tamadun bangsa yang melahirkan karya tersebut. Okay, karya-karya yang telah dikemukakan ini juga telah memberi perubahan dan pengaruh kepada pembaca-pembacanya. Oleh itu, sebagai bakal pendidik, kita haruslah menanamkan perasaan cinta akan karya-karya agung ini, terutamanya karya-karya yang telah dikemukakan ini, agar supaya anak bangsa kita tidak akan lupa karya-karya sastra yang agung ini. Sekian, terima kasih.